Dah, cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Ya uhai lal judi wal karami, ya sanana ta'lumi, ya uhai judi. Ctrl P. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita dapat sama-sama menyambung kembali pengajian tajwid kita yang tertunda semalam. Sepatutnya tajwid ni semalam, tapi sebab semalam saya tak dapat nak meneruskan pengajian, jadi saya bawa kepada hari ini. Pada petang ni insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian tajwid kita yang daripada pagi tadi pun saya dah sambung. Menyambung pengajian yang pagi tadi, iaitu tajuk Asas-Asas Ilmu Tajwid di muka surat 75. Sebelum tu, mari sama-sama kita mulakan dulu pertemuan kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya cintai sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita dapat sambung kembali pengajian tajwid kita yang kelasnya sepatutnya semalam,
Tapi semalam saya baru cabut gigi. Ni pun ada sikit-sikit bengkak lagi rasanya. Tak apa, kita teruskan lagi pengajian tajwid kita, insya-Allah. Esok baru kita akan sambung kuliah Al-Quran. Okey, bersama-sama dengan saya pada petang ni, Puan Bunga Tanjung, Roswan, Siti Hajar Muhammad Nazir, Bunga Norida Hanum, Nora Shima Ismail, Aminah Arsyad Suraya Afandi, Rohana Sadi, Arina Man. Pada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Okey, siapa yang ada kitab boleh buka kitab, iaitu kitab Tajwid Al-Quran. Ini dia, kitab Tajwid Al-Quran, jilid yang pertama. Okey, di muka surat 75. Tajuk ni kalau tak silap saya kita dah pernah lalu dah sebelum ni. Jadi pada hari ini saya akan sepintas lalu sahaja, insya-Allah, tanpa membuang masa. Tapi kita kena lalu juga sebab kita ikut susunan tajuk-tajuk kita. Selamat datang Puan Zahara Hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan, saya mohon bantuan daripada para jemaah semua untuk menekan butang like dan juga butang love sebagai tanda sokongan dan sebagai tanda kasih kita terhadap Al-Quran, dan menekan butang share untuk berkongsi siaran kita dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana, insya-Allah. Tag rakan-rakan supaya mereka pun turut sama belajar sesuatu daripada Al-Quran. Di USJ 1 jelas, alhamdulillah. Di mana lagi? Di Kayangan jelas, di Manjung jelas, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat datang Kak Zack, Abang Suhaimi Ghazali. Okey, kita buka. Siapa yang ada kitab, boleh buka kitab muka surat 75. Kalau yang tak ada kitab, saya sharekan di skrin saya. Itu dia, asas-asas ilmu tajwid, ya. Asas-asas ilmu tajwid. Baik. Okey, terujuk di hadapan. Ulama mengatakan bahawa setiap ilmu ada 10 perkara asas yang menjadi teras perbincangan, termasuklah juga ilmu tajwid. Jadi daripada banyak-banyak ilmu, termasuklah ilmu tajwid pun, ulama menyusunkan ada 10 teras, 10 teras perbincangan. Maka di sini sayugilah bagi kita mengetahui dan mendalami 10 perkara asas tersebut. Huraiannya seperti berikut. Yang pertama, apakah makna tajwid? Kalau ilmu tauhid, apakah makna tauhid? Sekarang ni kita belajar tajwid. Jadi apa makna tajwid? Dari sudut bahasa, maksudnya ialah memperelokkan sesuatu. Jadi kalau kita belajar tajwid, maknanya kita nak memperelokkan sesuatu. Ataupun dari sudut istilahnya, maksud dia ialah mengeluarkan huruf hijaiyah dari makhrajnya dan diberikan hak serta mustahaknya. Huruf-huruf hijaiyah yang alif sampai lah ya ada 29 huruf. Diberikan hak-hak huruf itu, sifat-sifatnya yang mungkin huruf itu tebal, nipis dan sebagainya. Kemudian hak-hak yang mendatang, contohnya dia kena dibaca dengung dan sebagainya. Jadi apakah dia hak huruf itu? Iaitu sifat-sifat asal yang ada pada huruf hijaiyah. Contohnya huruf tu dia ada bersifat syiddah, ada bersifat rakhawah, tafashi, istitalah dan sebagainya. Itu sifat-sifat yang ada pada sesuatu huruf. Jadi kita kena tunaikan hak itu, yang mungkin huruf itu tersebut dia perlu disekat suaranya, ataupun dilepaskan suaranya, ditahan nafasnya ataupun dilepaskan nafasnya, kan, dan sebagainya lah. Itu namanya hak huruf. Mustahak huruf tu ialah sifat-sifat yang mendatang. Contohnya saya sebut tadi, mungkin dia dibaca dengan izhar, idgham, mad, qas, tafkhim, tarqiq dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang mendatang. Baik, berkata Imam Ibn Jazari, dan tajwid iaitu memberikan setiap huruf itu haknya berupa sifat yang mesti ada padanya, serta diberikan mustahaknya, iaitu sifat-sifat yang mendatang. Okey, ini adalah dalil kata Syekh Muhammad Al-Ibyari dan sebagainya lah. Saya teruskan. Hasil daripada pengertian ataupun ta'arif tajwid tersebut, maka terdapat 5 perkara yang mesti diketahui oleh untuk membaca Al-Quran dengan betul dan fasih. Jadi 5 perkara tersebut dinamakan sebagai rukun tajwid. Ni ada rukun tajwid pula. Apakah dia rukun tajwid? 5 benda tu. Yang pertama, kena mengetahui setiap makhraj, iaitu makhraj khusus bagi huruf hijaiyah. Makhraj ni ialah tempat keluar huruf tu. Huruf tu keluar daripada pangkal halkum ke, tengah halkum ke, hujung halkum ke, pangkal lidah ke, tengah lidah ke, hujung lidah ke, bibir ke, ataupun rongga hidung ke. Itu adalah maknanya makhraj huruf.
Kemudian yang kedua, rukun tajwid itu dia kena mengetahui segala sifat lazimah, sifat asal yang terdapat pada setiap huruf. Yang ketiga, mengetahui segala sifat aridah, sifat yang mendatang, sama yang macam atas tadi. Kena tahu yang terhasil daripada pertemuan dua huruf dan sebagainya. Yang keempat, memperbanyakkan latihan membaca, kerana dengannya dapat melancarkan sebutan huruf dengan betul. Jadi tajwid ni tak dapat tidak, dia kena baca, kena buat latihan, kena memperdengarkan bacaan di hadapan guru, dan guru akan memperbetulkan. Itu kaedah belajar Quran ni. Dia kena buat latihan membaca. Jangan kita belajar tak ada praktik, tak ada latih, tak baca. Tak kena baca. Yang kelima, bertalaki dengan guru yang mutqin, iaitu yang mengambil bacaan Al-Quran daripada guru yang ahli lagi teliti. Jadi kena cari juga, kena pilih jugalah guru. Guru-guru ni bukan orang kata tangkap muat, mana-mana jumpa kita belajar dengan dia. Kena teliti dia ni macam mana orangnya. Mungkin kita boleh buat risik-risikan, tanya kawan-kawan, tanya guru-guru kita yang sebelum ni, bagaimana pandangan guru kita terhadap guru A, guru B, guru C. Kemudian kita buat pilihan. Kita yakin dengan tahap keilmuan yang ada padanya, maka kita pun belajar daripada mereka. Okey, itu 5 perkara orang kata rukun tajwid. Berkatalah Syekh Ibrahim As-Samanudi, rukun-rukunnya iaitu mengetahui segala makhrajnya, sifatnya, setiap hukum yang datang. Demikian juga memperbanyakkan latihan dan mengambil daripada mulut mereka yang mahir mengenainya. Inilah 5 yang nyata. Sebab tu belajar ilmu Al-Quran ni kena berguru. Kena berguru. Tak boleh belajar, orang kata tidak cukup semata-mata belajar melalui tontonan. Dia tengok sahaja, mendengar, pasang CD ke, pasang radio ke, tak cukup sekadar itu. Maknanya dia kena baca di hadapan guru supaya guru tu dapat mendengar bacaan mereka. Okey. Berkata Syahib As-Sabir Asy-Syafi'i, dan dialah tajwid apabila kamu memberikan setiap huruf apa yang layak baginya dengan lemah lembut, dan dialah juga apabila setiap pembaca Al-Quran menambah kebaikan dan tidak mengulangi lidah terhadap kesalahan. Kita belajar tajwid ni nak mengelakkan daripada melakukan kesilapan dalam bacaan, dan tiada baginya pemeliharaan melainkan dengan memperbanyakkan membacanya serta memperdengarkan akannya daripada qari, iaitu ahli Al-Quran. Jadi kena cari ahli Quran lah untuk belajar Al-Quran ataupun belajar ilmu tajwid ni. Baik, itu orang kata asas yang pertama, apakah makna tajwid. Yang kedua, hukum belajar ilmu tajwid. Hukum ni ialah fardu kifayah. Kalau orang tanya belajar ilmu tajwid ni, hukumnya adalah fardu kifayah, kan? Ada pun beramal dengannya fardu ain. Maknanya kalau kita nak baca Quran, tak dapat tidak kita kena belajar ilmu tajwid ni. Sebab kita baca Quran, maka tak dapat tidak kita kena belajar. Jadilah fardu ain ke atas kita, bagi setiap muslimin ataupun muslimat yang mukallaf, yang telah terbeban atasnya tanggungjawab. Kita ni adalah orang-orang yang mukallaf, orang yang telah dibebani atasnya tanggungjawab. Kita bukan orang-orang yang belum baligh, dan engkar terhadapnya adalah kafir. Siapa yang kata tak wajiblah belajar Quran ni, tak wajiblah baca dengan betulnya, tak wajiblah belajar dengan tajwid, baca Quran dengan tajwid, siapa yang kata tak wajib, iaitu mengingkari ilmu ini, maka boleh jatuh kafir. Na'udzubillah. Jadi benda ni bukan benda kecil-kecil lah. Mungkin ada orang meremeh-remehkan, alah belajar tajwid je, baik belajar tauhid. Dia mungkin sampai dia kata tak guna belajar tajwid. Lebih baik belajar tauhid ke, fiqh ke. Tidak, semuanya ilmu tu adalah penting, tapi jangan sampai kita meremeh-remeh dan merendah-rendahkan, kerana boleh jatuh kufur atas perbuatan kita itu. Okey. Okey, selamat datang Kak Rehan, muka surat 75 Kak. Kak Rehan, muka surat 75, anda masuk muka surat 70, muka surat 77. Muka surat 77 begitu. Hukum belajar ilmu tajwid ya. Okey, Kak Zai, Datuk Marina, alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada petang ni. Masya Allah, tabarakallah, jelas suara daripada Batu Feringgi, Pulau Pinang. Masya Allah. Kak Salma, selamat datang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Puan Rokia, Halimah Sanusi, Nur Fifa Abdullah. Okey, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, kita sekarang ni bersiaran secara langsung dalam kuliah Al-Quran 3T sesi tajwid kita, iaitu sebenarnya sesi tajwid ni adalah semalam, cuma kita tunda, kita tangguhkan semalam sebab saya tak bersihat, saya bawa pada hari ni lah. Baik, terus tengok apa kata Syekh Abdul Aziz Al-Qalansi. Wahai orang yang bertanya mengenai tajwid Al-Quran, maka ambil apa yang ditunjukkan kepadaku daripada mereka yang mempunyai keyakinan, iaitu para ulama, mentajwid akannya adalah fardu. Seperti mana solat. Maknanya macam mana solat tu fardu, wajib, maka baca Quran dengan tajwid juga fardu ataupun wajib. Telah datang mengenai beberapa khabar dan ayat-ayat Al-Quran orang yang menentang tajwid. Mungkin adalah orang yang pelekeh ke ilmu tajwid ni, maka dia adalah kafir, maka tinggallah nafsunya. Sesungguhnya demikian pasti merugikan, dan orang yang tidak menentang kewajipan hukumnya tetapi tetap melakukan kesalahan akan diseksa, dan selepas itu sesungguhnya ia mendatangkan dengannya ke taman-taman syurga sebagaimana orang lain dari kalangan mereka yang melakukan maksiat kerana salat yang dilakukan mereka tidak diterima, dan laknat Tuhan, masya-Allah, na'udzubillah, laknat Tuhan turun atas mereka kerana mereka telah memaling kitab Tuhanku dari jalan kebenaran, dan melenconglah mereka itu dari jalan kebenaran, maka tercampaklah, terusirlah mereka itu. Berkata Syekh Ibrahim Samannudi, Syekh Ibrahim Samannudi, masya-Allah, tabarakallah, antara guru-guru saya yang Allah izinkan untuk saya sempat bertemu dengannya. Waktu tu dia dah sangat uzur, sangat tua dah, tapi izin Allah Subhanahu Wa Taala saya bermusafir, dah cerita rasanya sebelum ni dengan seorang rakan daripada rakan saya daripada mana, Afrika tu, lupa dah, kulit hitam ni, bermusafir bertiga, kami bertiga dengan seorang lagi orang Mesir, jalan jauh, satu malam, sampailah bertemu dengan Syekh Ibrahim Samannudi. Berkatalah Syekh Ibrahim Samannudi, dan hukumnya adalah fardu sebagaimana asalnya, iaitu fardu kifayah ketika belajar dan fardu ain ketika beramal. Belajar tu fardu kifayah, tapi kalau kita beramal, kita baca Quran dengan tajwid tu adalah fardu ain. Baik, yang ketiga, asas ilmu tajwid yang ketiga, dalil-dalil yang menunjukkan fardu ain beramal dengan hukum tajwid ketika membaca Al-Quran adalah seperti berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala firman pada surah Al-Muzammil ayat yang keempat, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah olehmu akan Al-Quran secara tartil, iaitu secara tajwid. Jadi Allah perintahkan baca dengan tajwid, dengan tartil. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala yuhibbu an yuqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai akan hambanya yang membaca Al-Quran bertepatan sebagaimana ianya diturunkan. Jadi Allah suruh, Allah suka, Allah perintahkan begitu, Allah suka. Yang ketiga, sepakat ulama sejak zaman sahabat, memang daripada dulu lagi, sejak zaman sahabat, tabi'in, hinggalah hari ini menegaskan wajib membaca Al-Quran secara bertajwid, dan tidak ada yang menyalahi pendapat. Tak ada ulama-ulama dulu yang menyelisihi pendapat kata tak wajib belajar tajwid ni. Baik. Ni kata Imam Ibn Jazari, dan beramal dengan tajwid adalah satu kewajipan, kelaziman. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia telah berdosa, kerana sungguhnya dia, iaitu Allah, telah menurunkan akan Al-Quran dengan tajwid, dan demikian jugalah iaitu Al-Quran berserta tajwid sampai kepada kita. Kadang-kadang saya tengok ramai di kalangan bukan saja orang biasa-biasa, bahkan di kalangan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah kita yang hebat berpidato, berceramah, cakap, tapi bila baca Quran dia, kalau salah sikit-sikit tu tak apa lagi, tapi kalau salah sampai orang kata sebutan huruf panjang pendek, dengung dan sebagainya pun tak betul, saya minta maaf lah, mungkin saya kurang siqah. Sepatutnya ambil penting jugalah terhadap bacaan Al-Quran ini, walaupun kita tak nafikan ilmu-ilmu tauhid, ilmu fiqh juga penting, tetapi jangan sampai kita rendah-rendahkan ataupun remeh-remeh ilmu Al-Quran ni. Adapun dalil yang menunjukkan bahawa fardu kifayah belajar ilmu tajwid
Firman Allah Ta'ala surah Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqah minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang yang beriman itu pergi semua ke medan perang. Kenapa tak ada yang tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu? Di antara mereka beberapa orang untuk perdalam ilmu pengetahuan. Jangan semua pergi ke medan perang. Ada sebahagian yang pergi belajar. Pergi belajar untuk mendalami ilmu pengetahuan tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya bila mereka dah balik nanti, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi kena orang kata bahagi-bahagilah. Jangan semua pakat pergi keluar. Kena juga ada yang tinggal untuk belajar, untuk mengajar dan sebagainya. Baik, yang keempat asas ilmu tajwid. Nama ilmu ni ialah ilmu tajwid. Yang kelima, tumpuan perbincangannya berkenaan dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Yang keenam, kelebihan ataupun fadilat dia ialah ilmu ni semulia-mulia ilmu sebab dia berkait terus dengan kalamullah, dengan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, penyusun ilmu ni dari sudut amalinya, yang mengajarkan tajwid ni dari sudut amali, dari sudut perbuatannya sebenarnya Nabi lah sendiri. Dan sudut ilmiahnya ada yang mengatakan Abu Aswad Ad-Duali. Jadi nama-nama ni kalau boleh ingatlah, Abu Aswad Ad-Duali ni nama-nama orang yang sangat berjasa dalam penyusunan ilmu tajwid. Ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ada yang mengatakan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan ada juga yang mengatakan Abu Muzahim Al-Khaqani. Adapun yang pertama yang menyusun ilmu tajwid dalam bentuk syair ialah Abu Muzahim Al-Khaqani. Syekh Ibrahim berkata Syekh Ibrahim Samanudi, dan penyusunnya iaitu Musa ataupun Al-Khaqani. Dia menyusun perbincangan ilmu tajwid dalam bentuk syair. Baik. Yang ke-8, masalah yang dibincangkan dalam ilmu ini ialah berkaitan dengan kaedah-kaedah ataupun cara-cara nak baca Al-Quran. Yang ke-9, asas ilmu ni ialah kena matlamat dia ialah apa tujuan dan objektif kita, matlamat kita belajar ni supaya kita nak jaga lidah kita daripada melakukan kesalahan. Jangan kita baca Quran salah dan kesilapan ketika membaca. Yang ke-10, faedah dia belajar ni dapat apa? Akan dapat kejayaan dan juga kebahagiaan serta mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah dunia dan akhirat. Itu pun dah cukup besar. Dapat kejayaan, keredaan, dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala belajar ni. Jadi orang kata tak ada sia-sia lah. Tak ada sia-sia. InsyaAllah Allah akan janji, Allah akan berikan keredaan, kejayaan kepada orang yang belajar Al-Quran ni. Berkata Syekh Asy-Syaban, sesungguhnya asas-asas setiap ilmu ada 10, iaitu batasan, tumpuan, matlamat, kelebihan, nisbah, penyusun, nama, sumber hukum, hukum syarak dan masalah perbincangan. Sebahagian daripada melengkapi sebahagian yang lain, dan barang siapa menguasai kesemuanya maka dia memperoleh kemuliaan. Perhatian, okey. Untuk kesempurnaan dalam memahami ilmu tajwid, seseorang itu perlu mengetahui 3 ilmu lain sebagaimana yang telah disebut oleh Syekh Al-Mahdi bin Muhammad Yusuf Al-Harrazi Al-Yamani dalam kitabnya Bughyatul Murid min Ahkam Tajwid. 3 ilmu tersebut. Ilmu apa ini? Untuk melengkapkan lagi pemahaman terhadap ilmu tajwid ni. Orang kata nak menyempurnakan ilmu tajwid ni. Apa dia? Yang pertama, ilmu qiraat. Iaitu ilmu yang membincangkan kepelbagaian bacaan yang terdapat dalam Al-Quran, yang mana bacaan-bacaan tersebut datangnya daripada Nabi SAW. Jadi ini kita bukan nak bangga, tapi untuk mencapai kesempurnaan. Bukan kata masih kurang, tapi untuk orang kata melengkapkan lagi ilmu tajwid. Belajar sikit-sikit ilmu qiraat ni. Okey, ilmu qiraat. Alhamdulillah lah. Saya nak kata mahir sangat tidaklah, tapi dapatlah belajar ilmu qiraat ni. Kami di Mesir dalam jurusan pengkhususan ilmu qiraat. 3 tahun kami belajar. Sebelum tu 2 tahun di tanah air. Kita ambil diploma dan ambil ijazah 3 tahun di Mesir dalam jurusan ilmu qiraat ini. Yang kedua, ilmu rasam, ilmu penulisan. Yang membincangkan kaedah-kaedah cara penulisan ayat-ayat Al-Quran, yang mana dengannya dapat menyatukan kepelbagaian bacaan Al-Quran. Alhamdulillah kami di sana pun memang antara
topik ataupun antara subjek yang kita kena belajar ialah ilmu resam, ilmu penulisan Quran ni. Yang ketiga, ilmu waqaf dan ibtida. Kena tahu juga kat mana nak berhenti dan di mana nak memulakan bacaan. Membincangkan kaedah waqaf, iaitu memberhentikan bacaan, dan ibtida, memulakan bacaan berdasarkan penulisan ayat Al-Quran serta perkara yang berkait dengannya. Yang perhatian. Okey. Di samping ilmu-ilmu yang telah dinyatakan tersebut, terdapat juga beberapa ilmu lain yang sangat penting dan perlu diketahui kerana ianya berhubung rapat dengan ulum Al-Quran dan juga ilmu tajwid. Apakah dia ilmu-ilmu tersebut? Mungkin di kalangan kita pernah dengar nama-nama ilmu ni, dan mungkin di kalangan kita yang tak pernah dengar. Yang pertama, ilmu qiraat tu mungkin kita biasa dengar, ilmu qiraat. Tapi dulu ni pernah ada satu kaedah, kata belajar Al-Quran dengan kata qiraati. Dia macam macam buku Iqra, tapi ditulis tu qiraati. Belajar, orang kata anak-anak kecil kita nak ajar dia Al-Quran, kita mulakan dengan qiraati ataupun buku Iqra tu. Okey. Itu qiraat. Qiraat lain pula. Qiraat ni sebenarnya adalah kaedah bacaan kepelbagaian bacaan-bacaan Al-Quran. Contoh Fatihah tu kan, contoh Fatihah kita biasa yang kita baca ihdinas sirat dengan sad. Ada bacaan lain dengan baca dengan sin, ihdinas sirat. Ada yang baca dengan ismam, ihdinas sirat. Itu namanya kepelbagaian ataupun ilmu qiraat. Ada ilmu-ilmu lain juga yang tidak kurang pentingnya untuk seseorang itu, orang kata, melengkapkan ilmu Al-Quran mereka, iaitu apa dia? Iaitu ilmu dhabt. Ilmu dhabt. Macam bunyi dhabt ni macam apa tu? Biawak padang pasir tu, itu dhabt. Bukan itu yang dimaksudkan. Ilmu dhabt ni ialah membincangkan istilah-istilah ataupun tanda-tanda yang masuk pada huruf, kalimah dan ayat Quran. Dhabt ni ialah ilmu yang kita bincangkan tanda-tanda, contoh tanda mati, baris, simbol-simbol dalam Al-Quran, itu namanya ilmu dhabt. Kemudian ilmu fawasil. Ilmu fawasil ni apa? Ialah ilmu yang membincangkan cara ataupun kaedah mengira ayat Quran dan perkara yang berkaitan dengannya. Sebab contoh dalam Fatihah tu 7 ayat, tapi adakah bismillah itu termasuk ataupun tidak? Jadi ulama berbeza. Ada yang kata bismillah ni termasuk surah Fatihah, ada yang kata tidak. Ayat terakhir tu siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang kata di situ ada ujung ayat. Ada yang kata tak, itu bukan hujung ayat, itu tengah ayat. Jadi itu namanya ilmu fawasil. Ilmu bincangkan pengiraan ayat-ayat Al-Quran. Itu pun berkait dengan Al-Quran juga. Yang ketiga, tarikh mushaf. Tarikh mushaf ni ialah ilmu membincangkan tentang sejarah Al-Quran. Sejak mula penurunannya hinggalah menjadi satu mushaf yang sempurna. Daripada ilmu-ilmu yang banyak-banyak ni, sedikit sebanyak disentuh dalam kitab yang kita gunakan ni. Sikit-sikit dia masukkan sejarah Quran, sejarah zaman Abu Bakar, Umar, Osman, zaman Rasulullah. Sikit-sikit disentuh. Ilmu dhabt pun ada sentuh sikit-sikit. Ilmu fawasil, maknanya alhamdulillah, insya-Allah kalau kita ada buku kitab ni, insya-Allah tak dapat tidak, mungkin tidaklah selengkap ataupun sesempurna mana, tapi kita dapat menyentuh tentang ilmu-ilmu yang berkait dengan Al-Quran ini. Itu keuntungan orang yang ada kitab ni lah. Jadi siapa yang ada kitab ni, alhamdulillah, syukur. Siapa yang tak ada, yang nak pun boleh. Kita tak adalah nak paksa ke apa kan, sebab mungkin dari sudut kemampuan, bukan semua ada yang kemampuan. Tapi macam saya sendiri, sebab saya mengajar, maka saya kena ada banyak bahan-bahan rujukan. Ada kitab tu kita beli, kita dengar je kitab-kitab yang baik-baik kita beli. Padahal kita bukan tak tahu, bukan tak ada dah, sebenarnya dah ada, saja nak melengkapkan lagi je. Jadi siapa yang ada kemampuan nak beli, boleh PM saya lah. Tinggalkan ataupun PM nombor saya 0193079306. Okey, selamat datang semua yang baru join. Okey, kita dah hampir nak habis dah ni.
Kita tengok ini adalah jadual lah, dia buat jadual berkaitan dengan asas 10 asas ilmu tajwid tadi tu, pengertian dia apa, hukumnya, dalilnya, namanya. Jadi muka surat ni ataupun halaman yang keberapa tu, kita tengok. Halaman yang ke-82 ni, siapa yang nak ambil photostat boleh photostat, kemudian printkan, tampal. Ini orang kata sekadar asas ilmu tajwid Al-Quran ini. Okey. Itu yang dapat saya sentuh pada petang ni, sebab masa pun telah sangat mencemburui kita. InsyaAllah minggu hadapan, hari Rabu sebelah pagi 9.30, saya sambung balik rukun bacaan Al-Quran. Kemudian sebelah petangnya kita sambung lagi seterus-terusnya. Yang maknanya satu hari Rabu kita akan buat 2 kali, sebelah pagi 9.30 dan sebelah petang jam 2.30 petang. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah bersama-sama dengan saya sehinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kalian semua, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurganya kerana Al-Quran ini, insya-Allah. Okey, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf, mohon ampun atas segala kesalahan. Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.